إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama menyambung lagi perbahasan daripada risalah Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung. Kita masih lagi di faslul awal kan? Faslul awal. Okay. Faslul awal fi hayatihi qabla al-bi'tsah. Faslul awal menceritakan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat ataupun diutus menjadi rasul. Okay. Kita dah bahas rasanya poin yang pertama. 33. Kalau yang Arab ni lah, muka surat 33. Ke ada buku, kalau buku lain mungkin lain sikit muka surat dia. Faslul awal 33. Betul? 33 Fi hayatihi qabla al-bi'tsah. Al-faslul awal. Okay. Kita ambil pada poin pertama lah. Okay. Fi hayatihi qabla al-bi'tsah, kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum diutuskan menjadi rasul. Al-bi'tsah itu maksudnya sebelum Nabi berusia 40 tahun diutus jadi rasul. Okay. Al-waqa'i'ut tarikhiyah, peristiwa-peristiwa hijrah, peristiwa-peristiwa sejarah. Al-waqa'i' maksudnya peristiwa-peristiwa, at-tarikhiyah maksudnya sejarah. Okay. Tengok poin pertama apa yang dia nak sebut situ. Tadulluna al-akhbarus thabitah an hayatihi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati 'ala al-haqa'iq at-taliyah. Riwayat-riwayat yang sabit berkenaan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutuskan sebagai rasul menunjukkan kepada kita beberapa hakikat berikut. Okey. Tadulluna menunjukkan al-akhbarus sabitah, riwayat-riwayat yang sabit, an hayatihi berkenaan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah, sebelum diangkat menjadi rasul, alal haqaiq menunjukkan kepada kita beberapa hakikat-hakikat berikut. Okay. Poin yang pertama dia sebut sini. Annahu wulida fi ashrafi baitin min buyutil Arab. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam keluarga yang semulia-mulia keluarga daripada keluarga Arab. Okay. Ashrafu baitin min buyutil Arab, sebaik-baik ataupun semulia-mulia keluarga. Bait situ bukan kita nak terjemah dengan rumah, tapi keturunan ataupun nasab yang terbaik. Fahuwa min ashrafi furu'i Quraisy, dan ianya ialah daripada semulia-mulia nasab daripada Quraisy. Furu' situ cabang ataupun nasab. Wa huwa banu Hashim, wa hum banu Hashim, dan ianya ialah Bani Hashim. Wa Quraisy ashrafu qabilatin fil Arab, dan Quraisy itu semulia-mulia kabilah daripada kalangan Arab. Okay. Jadi dia sebut pada kita apa dia? Nabi ni datang daripada bangsa mana? Pertama, Nabi datang daripada bangsa Arab. Okay. Bangsa Arab ni dia ada banyak suku. Dia ada Quraisy, dia ada macam-macam lah. Okay. Dan Nabi tu dipilih daripada suku Quraisy. Daripada suku Quraisy tu Nabi dipilih daripada Bani Hashim. Jadi Arab, Quraisy, Bani Hashim. Kemudian datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa azkaha nasaban, nasab yang paling suci dan bersih, wa a'laha makanah, dan paling tinggi kedudukannya. Wa qad ruya 'anil Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Abbas. Abbas ini ialah pak saudara Nabi, iaitu ayah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia riwayat pada kita satu hadis ni. Apa dia hadis tu? Innallaha khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah Taala telah mencipta makhluk ini, yakni diri Nabi. Okey. Faj'alani min khairihim min khairi firaqihim. Dan dia telah menciptakan aku daripada sebaik-baik makhluk dan datang daripada sebaik-baik kelompok mereka. Min khairi firaqihim, daripada perkataan firqah. Okay. Wa khairul fariqain, dan sebaik-baik daripada dua kumpulan. Fariqain sini, dua kumpulan sini siapa dia? Arab dan bukan Arab, ataupun kita sebut Arab dan Ajam. Okay. Thumma takhayyarul qabail, kemudian dipilih dan diteliti di antara kabilah-kabilah tersebut, maknanya di antara kabilah Arab ataupun suku Arab yang banyak. Faja'alani min khairi qabilatin, lalu dipilih dan jadikan aku ni daripada sebaik-baik kabilah. Thumma takhayyaral buyut, kemudian dia memilih aku daripada keluarga mana. Faja'alani min khairi buyutihim, dan dia telah memilih aku daripada sebaik-baik keluarga. Fa ana khairuhum nafsa, dan aku sebaik-baik jiwa ataupun sebaik-baik diri. Wa khairuhum baita, dan aku sebaik-baik keluarga. Okay. Jadi nak sebut pada kita, poin pertama ni dia nak cerita pada kita kelahiran Nabi. Okay. Kitab kita ni Risalah Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar Mustafa Sibai, dia tak cerita pada kita Nabi lahir berapa hari bulan, dia tak cerita. Sebab dia bukan nak fokus pada benda-benda yang menjadi pertelingkahan ataupun khilaf di kalangan orang Islam ni. Okay. Tapi dia nak fokus tentang apa sebab Nabi tu dipilih. Kenapa Nabi tu dilahirkan? Benda ni pun pernah ditanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bila mana orang tanya pada dia, haqqiq lana mata wulidan Nabi, tolong berikan kepada kami tahqiq ataupun beri pada kami tarikh yang tepat Nabi ni lahir bila. Okay. Maka jawab Al-Imam Syafi'i, la tas'alni an tarikhi wulidan Nabi, jangan kamu bertanya pada aku tentang tarikh kelahiran Nabi, walakin tas'alni limadha wulidan Nabi, tapi tanya pada aku kenapa dilahirkan Nabi tu. Jadi itu poin yang lebih besar dan lebih penting lagi. Okay. Memang kita pun tahu, maklumat yang kita ada, masyhur Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal. Para ulama yang membuat kajian dan tahqiq, dia kata yang sebenarnya ialah pada 9 Rabiul Awal, dan ada lagi pendapat-pendapat lain. Ibnu Katsir sebut banyaklah dalam kitab di Al-Bidayah wan Nihayah. Okay. Nak sebut pada kita apa dia? Tarikh tu ialah satu perbahasan. Cuma yang pasti Nabi lahir hari apa? Nabi lahir hari Isnin. Itu pasti. Sebab hadis berkaitan dengan lahirnya Nabi pada hari Isnin tu ialah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Nabi ditanya oleh para sahabat, sebab apa puasa Isnin Khamis? Maka Nabi jawab, hari Isnin tu hari aku lahir, hari Khamis tu hari diangkat amalan. Maka clear lah. Benda tu dah ijma' di kalangan para ulama. Okay. Adapun bulan Nabi dilahirkan, tarikh Nabi dilahirkan, tahun Nabi dilahirkan, ini semua khilaf yang para ulama bawa riwayat masing-masing. Okay. Bulan, jumhur mengatakan Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Dan ada mengatakan Nabi dilahirkan pada bulan Ramadan. Ada riwayat. Okay. Dan tarikh Nabi dilahirkan, ada kata 12, ada kata 7, 8, ada kata 9, ada kata 22 Ramadan. Macam-macam pendapat, ada kata 28 Rabiul Awal. Ini semua pendapat yang banyak nak menunjukkan pada kita rekod pada waktu tu berbeza. Sebab zaman tu dia tidak ada pendetailan rekod. Zaman Nabi bukan ada Jabatan Pendaftaran Negara orang nak rekod. Okay. Maknanya dia jadi orang kata apa, banyak pendapat lah. Okay. Tahun pun sama. Ada yang kata 50 hari sebelum serangan Abrahah terhadap Kaabah. Ada yang kata setahun sebelum Abrahah serang Kaabah. Ada yang kata selepas Abrahah serang Kaabah. Macam-macam lah pendapat. Okay. Cuma yang jumhur mengatakan Amul Fil, tahun berlakunya serangan Abrahah kepada Kaabah tu sendiri. Okay. Cuma penulis dia tak fokus sangat isu tu.
Okay. Dia nak beritahu kepada kita, Nabi tu dipilih daripada nasab susu galur keturunan yang paling terbaik. Daripada bangsa Arab, dipilih daripada bangsa Arab tu Quraisy, daripada Quraisy dipilih daripada Quraisy yang banyak-banyak tu Bani Hashim. Jadi itu nak beritahu pada kita Nabi dipilih. Sebab apa pilih Bani Hashim? Bani Hashim ni ialah satu kabilah ataupun satu bahagian daripada Quraisy yang mereka ni tidak ada masalah dalam bab perkahwinan. Mereka kalau ada anak mereka tu datang daripada perkahwinan yang sah. Dia tak datang daripada jalan zina apa semua, tak ada. Berbeza dengan bangsa-bangsa ataupun Quraisy yang lain, pihak Quraisy yang lain. Okay. Dan hadis tu riwayat daripada Tirmizi dengan sanad yang sahih. Okay. Kita tengok muka surat 34 apa yang disebut. ولمكانة هذا النسب الكريم في قريش لم نجدها فيما طعنت به على النبي صلى الله عليه وسلم لاتضاح نسبه بينهم ولقد طعنت فيه بأشياء كثيرة مفترات إلا هذا الأمر. Dengan sebab dia kata walimakanatu hadzal nasabu, dengan sebab kedudukan nasab Nabi yang mulia ni, lam najiduha fi ma ta'anat bihi 'ala nabi, tak akan dapat ataupun tak akan kita temui orang-orang yang melakukan serangan kepada Nabi dengan mencela ataupun memburuk-burukkan nasab Nabi. Tak ada. Sebab nasab Nabi ni nasab yang clear. Littidahi nasabuhu bainahum, dengan sebab nasab keturunan ataupun nasab Nabi tu jelas datang daripada keturunan yang baik. Walaqad ta'anat fihi bi asya'in katsirah, akan tetapi Nabi itu dicela dengan isu-isu lain. Tidak dicela Nabi pada isu nasab keturunan. Orang tak akan petikai Nabi dalam bab keturunan dan juga dalam bab perkahwinan. Ini dua perkara sebenarnya. Okay. Nabi tidak dipertikai dari segi nasab. Tidak ada orang yang cela Nabi, yang kata Nabi ni, walaupun ada tuduhan sebahagian mereka yang melampau, dia tuduh Nabi ni datang daripada nasab yang tak jelas, tapi tuduhan tu tersasar dengan sebab semua orang ma'ruf Bani Hashim ni macam mana. Okay. Sama juga dengan tuduhan Nabi SAW kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha pada usia yang kecil. Tak ada orang buat pun zaman Nabi. Tak ada orang burukkan Nabi ataupun tak ada orang hina Nabi dengan sebab isu tu. Cuma isu tu dia berlega zaman kita ni. Zaman kita ni barulah orientalis ataupun sebahagian pemikir-pemikir yang terpengaruh dengan kumpulan orientalis ni, mereka juga bersetuju bahawasanya perbuatan Nabi kahwin dengan Aisyah pada usia sebelum sampai 10 tahun tu ialah perbuatan yang tak kena, lalu letak pada Nabi ni pedofil dan macam-macam. Yang pertama kita kena tahu itu hanya tuduhan, dan kita kena tengok pada zaman. Dan semua orang Arab pada waktu tu dia berkahwin dengan usia macam tu, dan tabiat perempuan zaman tu pun tak sama macam zaman kita ni. Okay. Bahkan kalau tengok bukan zaman Nabi, zaman tok nenek kita pun ada orang yang kahwin usia 14 ataupun 18. Hatta mak saya sendiri 14. 14, ayah saya 18. Tak ada orang kahwin zaman ni tahun 2020 ni, tak ada kahwin usia lagu tu. Okay. Cuma nak beritahu zaman tu tak ada orang tua yang bising pun. Mana zaman tu benda biasa, ada orang kahwin 10. Sebab tu kita tengok orang tua-tua kita dulu anak dia ramai pasal dia kahwin awal. Jadi itu benda yang zaman tak jauh sangat dengan kita, sekitar 1940-an, 1920-an, 30-an, benda tu berlaku. Okay. Cuma untuk zaman 2000 ke atas ni benda tu dah jadi pelik. Biasa orang kahwin pada usia 20 ke atas, 20 tahun ke atas. Belasan pun dah jadi isu dah, 18, 19. Walaupun benda tu zaman dulu tak ada isu. Kalau zaman Nabi yang lagi jauh daripada zaman orang tua kita, jadi benda tu lagi tak jadi isu lah. Sangat tak jadi isu. Okay. Kemudian poin yang kedua dia sebut sini, annahu nasha'a yatiman, sesungguhnya Nabi itu dibesarkan sebagai anak yatim. Faqad mata abuhu Abdullah wa ummuhu hamilun bihi li syahraini fahasib. Telah meninggal bapanya Abdullah ketika mana ibunya iaitu Aminah mengandungkan Nabi dalam waktu sekitar 2 bulan. Maknanya 2 bulan Aminah mengandungkan Nabi, maka pada waktu tu lahirlah kata apa, bukan lahir, matilah ayah dia Abdullah. Walamma asbaha lahu min al-umri 6 sanawat matat ummuhu Aminah fadhaqa sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi muraratul hirmani min 'atfil abawaini wa hananahuma. Okay.
Bila mana Nabi lahir dan Nabi berusia sampai usia 6 tahun, maka meninggal dunia pula lah ibunya Aminah. Maka Nabi pun telah fadhaqa sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, Nabi telah merasakan pada usia kecilnya ataupun usia mudanya tu muraratul hirman, kepahitan tidak mendapat kasih sayang, min atfil abawain, daripada kelembutan kedua ibu bapa, wa hananiha, dan juga kasih sayangnya. Itu lenggok bahasa dia nak beritahu pada kita bahawasanya Nabi itu dilahirkan yatim. Lahir yatim, tak sempat pada usia balik, Nabi pun kematian ibunya. Apa hikmah kalau kita tengok kematian? Para ulama bincang hikmah dimatikan orang-orang penting ni. Mati ayah, mati mak, lepas tu bila ditaklifkan jadi rasul, tak lama lepas tu mati pula isteri, lepas tu mati pula pak saudara. Apa tujuan dia? Ibnul Qayyim dia bahas benda ni. Tujuan dia lah nak bagi orang tak kata Nabi menang kerana sokongan orang-orang ni. Itu tujuan dia. Supaya orang-orang akhir zaman tak kata Nabi boleh menang isteri dia kaya. Memang Khadijah tu kaya. Nabi boleh menang sebab Abu Talib ni backup keselamatan dia. Nabi boleh menang sebab ayah dia ejah dengan kabilah ni. Isu tu tak dibunyikan. Itu antara sebab. Selain daripada hikmah lain nak bagi Nabi ni rasa apa keperitan hidup lebih awal berbanding umat-umat dia dan lebih berat berbanding umat dia. Waqad kaffalahu ba'da dhalika jadduhu Abdul Muttalib, dan ianya telah dijaga oleh datuknya iaitu yang bernama Abdul Muttalib. Summa tuwfiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu 8 sanawat. Kemudian meninggal pula Abdul Muttalib itu, dan ketika mana itu waktu matinya ataupun meninggalnya Abdul Muttalib ni, maka Nabi pada waktu itu berusia 8 tahun. Ibn 8 sanawat. 8 tahun. Fakaffalahu ba'da dhalika ammuhu Abu Talib. Maka telah dijaga Nabi selepas daripada itu ammuhu, pak saudara sebelah ayahnya yang bernama Abu Talib. Sebab perkataan ammu dalam bahasa Arab maksudnya pak saudara belah ayah. Kalau khali, pak saudara belah mak. Itu istilah bahasa Arab. Ammu, am ataupun ammah mak saudara. Okay. Itu semua nasab belah ayah. Tapi kalau khali ataupun khalah ni semua nasab belah mak lah. Okay. Hatta nasya'a, sehinggalah Nabi itu membesar, washtadda sa'iduhu, sehingga Nabi itu boleh diambil jasa padanya. Itu terjemahan harfiahnya lah. Maknanya Nabi ni dah boleh tolong pak saudara dia. Dah sampai pada usia boleh berdikari. Wa ila yatimmu asyaril Qur'anil Karim biqaulihi, dan ini disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran dengan dalilnya surah Ad-Duha yang ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah engkau dapati engkau mulanya yatim kemudian kami yang jaga kamu. Jadi nak sebut pada kita ini flow perjalanan kehidupan Nabi daripada mula Nabi lahir. Okay. Jadi penulis dia tak sebut banyak, dia hanya nak sebut benda ringkas je. Nak bagi tahu pada kita benda-benda penting. Dia tak sebut tarikh, dia tak sebut peristiwa yang berlaku bila mana Nabi lahir. Cuma riwayat-riwayat palsu dia ada sebut, ataupun riwayat-riwayat dhaif yang kita biasa dengar. Sebahagian orang cerita Nabi lahir dalam keadaan berkhatan. Nabi lahir bila mana keluar pada perut ibu dia sebut alhamdulillah dia dah sujud menghadap kiblat. Ni ada orang cerita. Cerita ni masyhur dalam Al-Kuliah dalam TV3 ni dulu. Okay. Lepas daripada ramai orang kita ni nak belajar dengan cara lebih teliti, baru tahu riwayat tu memang ada lah kitab. Okay. Tapi riwayat tu dikritik. Dan memang kalau tengok zaman-zaman dulu lah, ustaz-ustaz kita bercerita, dia kata riwayat ni diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab dia Al-Mawdu'at. Dia sebut dalam TV. Dia tak tahu kitab Al-Mawdu'at tu ialah kitab himpunan hadis palsu. Cuma dia sebut tu dengan yakin. Dia kata benda ni adalah kitab Mawdu'at. Dia kena tahu tuan yang tulis kitab tu bukan dia setuju dengan riwayat tu. Tuan yang tulis kitab tu nak sebut inilah contoh-contoh hadis yang tak betul. Sebenarnya sama macam isu ni, kalau sebut panas sikit lah, sama macam isu lakaran capar Nabi tu, fadilat-fadilat dia. Ada orang kata ni Imam Tirmizi tulis. Betul, memang Imam Tirmizi tulis. Tapi Imam Tirmizi bukan Imam Tirmizi anak buih Bukhari tu, orang lain. Sebab Tirmizi ada 3 orang kalau orang belajar hadis. Dan Tirmizi yang tulis lakaran tu pun dia bukan bersetuju dengan riwayat tu.
Ujung tu dia kata inilah hadis yang batil yang disandarkan kepada Nabi. Cuma orang post, orang tak puh bahagian ujung tu, orang puh bahagian atas saja. Kalau saya tak ingat kitab dia pun ni, cuma nak beritahu kadang-kadang kena baca bagi habis dululah. Supaya kita tak tersilap maklumat tu. Memang benda dalam kitab ni semua ada. Ada orang kata benda ni adalah kitab. Memang betul lah. Tak dinafikan dalam kitab. Tapi apa komentar terhadap penulis kitab tu? Penulis kitab tu komentar apa terhadap benda tu? Itu pun benda yang kita kena tengok. Melainkan dia diam tak kata apa, boleh jadilah dia bersetuju dalam bab tu. Okay. Poin yang ketiga, amdiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sanawatil arba' al-ula min tufulatihi fi as-sahra fi Bani Sa'ad. Okay. Nabi sallallahu alaihi wasallam amdiya telah menghabiskan masa daripada waktu kecilnya sanawatil arba' al-ula, 4 tahun yang pertama daripada zaman kanak-kanaknya fi sahra, di padang pasir bersama dengan kumpulan Bani Sa'ad. Ni nak cerita balik, ni dia undur balik. Tadi dia cerita Nabi lahir, lepas tu Nabi diserahkan pada siapa sampai pada pak saudara dia Abu Talib. Sekali nak cerita pula, nak undur balik zaman dia baru lahir, sekitar 4 tahun usia dia, dan waktu tu mak dia masih ada. Okay. Menjadi kebiasaan bangsa Arab, bila mana lahir saja anak, tak kira lah anak tu anak lelaki ataupun anak perempuan. Anak perempuan kalau dia tak bunuh pun dia akan pelihara juga. Okay. Cuma kebiasaan dia orang ni, dia orang akan bunuh. Kebiasaan. Okay. Dia bagi, mak Nabi ni dia bagi kepada Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah tu, Bani Sa'ad, perempuan Bani Sa'ad, untuk susui Nabi. Okay. Dan sebenarnya kalau tengok pemilihan Nabi ni nak dapat disusui sehingga boleh disusui oleh Halimatus Sa'diyah pun panjang sebenarnya. Maknanya boleh. Adakah dengan mudah saja Nabi tu diberi pada Halimatus Sa'diyah? Tak pun. Sebelum pada tu Nabi disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Okay. Dan lepas pada tu baru nak bagi kepada Bani Sa'ad. Okay. Pertama kita kena tahu, Halimatus Sa'diyah ni, orang-orang perempuan Bani Sa'ad ni, mereka akan biasa pergi ke Mekah untuk cari mana-mana bayi yang baru lahir untuk dia orang susukan. Tujuan dia orang nak dapat upah, nak dapat duit. Itu tujuan asal dia. Okay. Tapi Halimatus Sa'diyah dia pergi-pergi, dia tak dapat bayi yang elok sikit. Maksudnya bayi yang ayah dia masih hidup. Orang beritahu dia ada satu bayi daripada satu kabilah, iaitu kabilah Quraisy, daripada kumpulan Bani Hashim. Okay. Tapi ayah dia dah meninggal, iaitu Nabi. Bila sebut je ayah meninggal, dia dah nampak dah bayaran mesti tak memuaskan. Bayaran tak memuaskan lah. Okay. Cuma dia malu sebab kawan-kawan dia semua dah bawa bayi. Akhirnya dia ambil juga bayi tu. Dia ambil juga Nabi. Okay. Dalam hati memang rasa tak lumayan sangat lah. Okay. Bila mana dia ambil Nabi SAW, dia susui Nabi apa semua, dan suami dia tanya. Suami dia nama Abu Kabsyah. Sebab tu Nabi ni orang panggil juga dengan Ibnu Abi Kabsyah. Nabi ni selain pada orang panggil Muhammad, orang juga panggil Nabi anak kepada Abu Kabsyah. Sebab itu suami kepada ibu susuan dia, Halimatus Sa'diyah. Okay. Bila mana Nabi SAW sampai ke rumah dia di padang pasir Bani Sa'ad ni, perkampungan Bani Sa'ad, suami dia tanya, suami Abu Kabsyah tanya pada Halimah, kamu dapat siapa? Aku dapat seorang bayi daripada Bani Hashim. Suami dia okey sebab Bani Hashim ni kabilah yang baik. Cuma bayi ni tak ada ayah. Dah kamu ambil dah, kamu susui lah. Tapi kita tak boleh nak demand bayaran lebih-lebih lah. Sebab memang tahu tak akan dapat bayar banyak sebab ayah dia dah meninggal. Okay. Cuma satu benda ataupun perkara-perkara yang pelik ni disebut sebagai irhas. Irhas. Bayi tu nak jadi Nabi. Okay. Bila mana disusukan saja, Nabi SAW sekali kenyang lah riwayat sebut, ataupun 2 kali kenyang. Okay. Kambing-kambing yang dipelihara oleh Abu Kabsyah ni, yang asalnya susu dia tak banyak, pada waktu tu kantung susu dia penuh. Lepas daripada tu tanaman-tanaman yang dia usahakan semuanya subur. Lalu dia beritahu kepada Halimatus Sa'diyah, isteri dia, kekal kamu menyusu kepada bayi ni, dan jangan bagi cepat-cepat kepada mak dia. Kepada mak dia jangan bagi cepat-cepat. Okay. Sebab budak ni ada keberkatan pada diri dia. Okay. Walaupun tak ada bayaran, tapi kita dapat benda lain. Keberkatan susu kita semua okey. Okay. Sehinggalah Nabi tu makin besar dan Nabi tu bergaul dengan
dengan orang kata apa, dengan anak-anak Bani Sa'ad. Dan pada waktu tu sebahagian riwayat kata yang juga menyusu sekali dengan Nabi ni ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Dia saudara susuan Nabi. Walaupun dia tu pangkat pak saudara, tapi nama sama dia saudara susuan. Okey. Lepas tu ada sebahagian riwayat kata bila mana Nabi ni dah makin besar, sekitar umur 4 tahun ataupun 3 tahun, ada riwayat mengatakan Nabi SAW ini dibelah dadanya oleh Jibril untuk kali pertama. Peristiwa syaqqus sadr, pembelahan dada. Okey. Sehingga Nabi pada waktu tu dibimbangi oleh Halimatus Sa'diyah, sebab budak-budak lain beritahu pada Halimatus Sa'diyah Muhammad ni telah, orang kata apa, telah dia macam diambil oleh satu benda. Orang situ duk ingat itu ialah ghul. Ghul ni maksudnya hantu. Kepercayaan masa Arab tu. Muhammad ni kena sampuk. Dia hantar sekejap kepada mak dia Aminah, dan lepas daripada tu kalau kita tengok tak ada apa-apa yang berlaku, ambil balik. Cuma nak beritahu Halimatus Sa'diyah tu dia agak beratlah nak lepaskan Nabi tu. Okey. Saya terlupa nak sebut macam mana Nabi tu dipilih dengan nama Muhammad. Ini riwayat yang kita jangan dengar tak? Okey. Sebahagian orang kata riwayat yang biasalah dalam TV duk beritahu. Okey, riwayat beritahu. Mimpi pada Nabi, mimpi pada mak Nabi dan juga mimpi pada Abdullah untuk beri nama kepada anak yang dilahirkan ni, yang bakal dilahirkan ni dengan nama Muhammad. Itu riwayat yang terkenal. Okey. Tapi dalam riwayat Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, ni riwayat yang paling tepat. Okey. Abdul Muttalib, datuk Nabi, dia pergi orang kata apa, bermusafir ke Syam. Syam ni Syria hari ni lah, ataupun kawasan Palestin apa semua, dengan 3 orang rakan dia, 3 orang kawan dia. Okay. Bila mana dia pergi musafir dengan 3 orang ni, 3 orang ni semua orang pemimpin besar Quraisy pada waktu tu. Okay. Dia sampai di Syam, dia jumpa satu orang padri Kristian, ahli kitab. Ahli kitab ni tanya, kamu orang mana? Maka kata Abdul Muttalib ni sebagai ketua rombongan, dia kata kami orang pada Hijaz, ini orang pada Mekah. Okay. Maka padri itu pun kata akan keluar satu orang lelaki yang hebat yang merupakan Nabi akhir zaman, yang akan dinamakan dengan nama Muhammad. Pada waktu tu padri itu beritahu. Okay. Jadi 3 orang ni semua berniat nak beri nama, kalau ada keturunan lepas ni balik pada musafir ni, kalau lahir anak ke lahir cucu nak beri nama Muhammad. Okay. Antara 3 orang tu yang paling awal dapat cucu Abdul Muttalib. Dia dapat tu terus dia beri nama Muhammad. Terus dia beri nama Muhammad. Jadi nak beritahu kepada kita itu cerita sebenar Nabi ni diberi nama Muhammad. Okay. Dan sebelum pada tu orang Arab tak pernah guna nama Muhammad ni, tak masyhur sangat. Biasa guna Abdullah dan nama-nama lain. Okay. Seterusnya apa yang disebut sini, fanasha'a qawiyatul baniyah, maka Nabi pun telah aktif. Dalam terjemahan disebut apa sini, poin yang ketiga, oleh itu baginda membesar dengan tubuh yang kuat. Fanasha'a qawiyatul baniyah, Nabi itu tubuh dia kuat. Sebab itu memang kebiasaan bangsa Arab. Bahkan kalau kita tengok dari segi kajian saintifik pun, bayi ni kalau diberi susuan kepada orang lain, mengurangkan risiko bayi itu kena penyakit berjangkit. Ini sebahagian doktor buat kajian. Antara penyakit yang confirm boleh defend dia, boleh protect badan dia ialah thalassemia, penyakit kanser darah ni. Dia tak kena. Dia lebih baik daripada cocok yang hospital bagi tu. Tapi ini bukan anti-vaksin lah. Ni bukan cerita anti-vaksin. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, ada sebut macam tu. Sebab zaman tu dia tak ada hospital apa. Okay. Okay. Jadi pada waktu tu, Nabi tu dia duduk dan dia makin kuat. Okay. Yang kedua, sebab apa orang Arab suka hantar kepada kabilah lain, tujuan dia nak bagi anak dia tu dapat bahasa dengan cepat. Sebab orang Arab zaman ni, bahasa dia tak tercemar lagi. Bahasa dia tidak bercampur dengan bahasa pasar yang kita dengar hari ni. Bahasa dia macam mana kita dengar hadis Nabi, begitulah orang Arab cakap zaman tu. Bahasa fusha lah, rasmi bahasa Arab. Okay. Dan kau tengok cara orang Arab dia ajar anak-anak yang kecil ni dengan bahasa yang salim, bahasa yang kemah. Orang Arab dia tak ajar anak yang kecil ni dengan bahasa pelak. Sebab tu kita akan jumpa Arab cakap pelak dengan anak kecil. Yang cakap pelak dengan anak kecil ni Melayu je. Anak dia, ayah lagi pelak pada anak. Okay.
waktu anak tu kecil. Okay. Menyebabkan anak membesar dalam keadaan bahasa dia kurang fasih sikit. Okay. Tapi Arab dia besarkan dengan bahasa yang fasih. Sebab tu kita tengok orang budak-budak Arab dia lebih berani sikit lah. Berani terhadapan. Beza dengan orang Melayu. Orang Melayu dia malu sikit kalau tuan-tuan tengok orang yang belajar di universiti apa semua. Pensyarah tanya soalan Melayu payah angkat tangan. Bukan kata universiti, sekolah pun macam tu. Orang pernah jadi cikgu dia tahu. Okay. Suruh jawab soalan, budak-budak kita payah angkat tangan. Beza dengan budak-budak negara lain. Arab dia angkat tangan, dia tak tahu jawapan. Saya tahu, saya pernah duduk negara Arab. Bila mana pensyarah beri soalan, dia semua angkat tangan. Waktu tanya apa jawapan, tak tahu. Tapi berani, nak kita tahu berani angkat. Dan pensyarah, kebetulan pensyarah saya dia pernah belajar di Malaysia, dia pernah buat master PhD di Malaysia. Dia kata orang Melayu tak ada nak jawab. Orang Melayu dia tak berani jawab, tapi kalau jawab dia betul kadang-kadang. Jawapan dia betul, cuma dia malu nak expose diri. Iaitu bezalah keberanian. Okay. Salimul jism, badan Nabi tu kuat. Fasihul lisan, lidah Nabi pun fasih. Jari'ul jinan. Jari'ul jinan sini dia sebut jiwa yang berani. Okay. Yuhsinu rukubul khail ala sighari sanah qad taftahat mawahibuhu ala safa'is sahra wa hudu'iha. Dan Nabi telah diajar untuk menunggang kuda, dan Nabi pandai menunggang kuda, dan itulah kebiasaan bila mana duduk di dalam persekitaran tanah padang pasir ni. Memang orang Arab dia akan ajar anak dia untuk menunggang kuda. Okay. Menunggang kuda di sisi orang Arab dia bukan macam menunggang kuda macam kita ni, menunggang kuda guna tali. Itu biasa lah. Orang tak pernah naik kuda, bagi tali kekang tu, tali penambak dekat kepala kuda tu. Awal-awal tu memang kita tak apa nak boleh, tapi lama-lama kita cepat pandai. Dia yang dikatakan menunggang kuda yang betul ni lah menunggang tanpa guna tali. Bukan mudah lah. Okay. Dah lah tak guna tali, boleh panah tepat ketika mana menunggang. Ini cuma ada pada kabilah tertentu dari kalangan bangsa Arab. Sebahagian riwayat menunjukkan Huzail. Kabilah Huzail ni sampai ke sekarang ni masih wujud di Arab Saudi. Kabilah Huzail ni adalah kabilah yang memang turunan dia orang ni memang tepat kalau menembak. Kalau panah tepat, kalau menunggang kuda dia boleh panah dalam keadaan tak pakai tali. Sebab tu kalau tengok tentera Arab Saudi gini, kumpulan penembak tepat tu ujung nama Al-Huzali, Bani Huzail. Kepakaran dia orang boleh aim tepat. Dan dia orang memang kebiasaan dia orang punya tarian pun guna senapang. Pelik lah dia orang guna kan. Okey. Jadi nak beritahu kepada kita dia ada benda tu kadang-kadang ada unsur genetik jugalah. Okey. Wa hudu'iha wa isyraqi syamsiha wa naqawati hawaiha. Okey. Maka Nabi pun berada di bawah kilauan pancaran matahari dan udara yang bersih. Maknanya Nabi duduk dalam kumpulan Bani Sa'ad tu. Okey. Poin yang keempat. Kanat ta'rifu fihi an-najabah min sigharihi wa talawwaha ala mihya'i makhayilu dzaka alladhi yuhibbuhu ila kulli man ra'ah. Keunggulan baginda telah diketahui sejak kecil lagi. Kanat ta'rifu fihi najabah min sigharihi. Najabah ni maksudnya satu benda yang kita tengok pada budak tu kita rasa budak ni boleh pergi jauh. Ini pandangan. Ini mengikut ilmu kebanyakan orang pada waktu tu lah. Okay. Orang tua kita pun ada benda ni. Okay. Saya tak kata benda ni khurafat 100%. Sebab benda ni masih lagi ada evidence sokongan daripada hadis Nabi ataupun daripada pengamalan sahabat. Okay. Bila mana kita tengok satu orang, kita akan nampak orang ni boleh pergi jauh ke, orang ni boleh takat mana. Sebahagian orang lah, tak semua orang. Okay. Sebab tu kalau kita tengok Abu Hanifah bila mana dia sibuk niaga kain sebelum dia jadi imam. Dia ditegur oleh seorang ahli hadis ataupun ahli fiqh. Saya tak ingat nama apa ahli ulama yang tegur dia. Dia kata ila man takhtalif. Dia tu orang alim mai beli kain dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah bukan orang Arab, dia orang Parsi. Okey. Mai beli kain dengan Abu Hanifah, dia tengok muka Abu Hanifah atas bawah dia tengok. Dia kata orang ni kalau dia belajar ilmu, Tuhan akan beri pada dia futuhat, pembukaan. Okay. Maka dia tanya, ila man takhtalif, kamu pergi mana? Dia kata, ila suq, aku biasa pergi ke pasar. Dia kata, la ilal ulama. Tidak, kamu kena pergi jumpa ulama. Sebab kalau kamu belajar, Allah Ta'ala beri pada kamu ni kecerahan untuk dapat ilmu tu.
Ini pandangan, ini orang kata apa? Dia panggil firasat pun boleh jadi. Bergantunglah pada orang. Dan dia pun bergantung kepada orang kata apa? Dia punya kebiasaan masyarakat. Dia sama macam isu bila mana Nabi nak meninggal dunia 3 hari sebelum Nabi nak wafat. Okay. Abbas, pak saudara Nabi, antara pak saudara Nabi yang paling muda dan dekat usia dengan Nabi, 3 hari dia ziarah Nabi. Sebelum Nabi wafat tu 3 hari dia tengok Nabi. Dia masuk rumah Nabi, rumah Aisyah pada waktu tu, tengok Nabi. Pada waktu tu Ali bin Abi Talib ada dalam rumah. Dia tengok muka Nabi apa semua, dia pun keluar rumah. Dia keluar rumah Nabi, rumah Aisyah, dia pun panggil Ali. Dia kata, wahai Ali, aku kenal semua wajah Bani Hashim yang dekat nak mati. Ketahuilah lepas pada ni, 3 hari lepas pada ni, Nabi akan mati. Sebelum dia mati, kamu tanya, siapa nak jadi khalifah lepas pada dia? Dia suruh Ali tanya. Okay, Ali kata, aku tak sanggup. Sebab aku takut Nabi akan beri pada keluarga-keluarga dia. Hadis ni Syiah suka aku ni. Akhirnya benda tu Nabi dah Nabi tak wasiatkan lah. Hakikatnya Nabi tak wasiatkan. Cuma para sahabat dia tengok ketika mana Nabi ni sakit tak boleh jadi imam, siapa yang Nabi suruh jadi imam? Abu Bakar. Sebab tu pemilihan balik pada Abu Bakar. Tujuan Nabi tak buat surat tu sebab apa? Sebab takut benda tu jadi sunnah kepada semua pemimpin. Jadi sunnah semua pemimpin bila mana dia nak tu, dia bagi surat siap-siap. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, perbuatan Abbas tu dia boleh cam muka tu dekat nak mati apa semua. Datang pada mana? Datang pada kebiasaan. Dia bukan ilmu sihir ghaib apa semua tak. Kebiasaan sahaja. Macam orang-orang kita, dia boleh cam. Keturunan dia lah yang dia boleh cam. Keturunan orang lain dia tak boleh cam. Tapi dia tak boleh jadikan sebagai satu ilmu nak bagi ke orang lain, tak boleh. Macam orang kita dia suka share kan, tanda-tanda 100 hari sebelum mati. Hidung belok ke, telinga jatuh ke, macam-macam lah. Okay. Dia punya tanda tu boleh pakai ke? Kadang-kadang ada 1-2 yang betul. Memang ada orang perasan, memang dia punya raut wajah dia macam-macam. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, itu hanya boleh pakai bagi diri dia. Okay. Abbas ni memang dia ada kepakaran dalam bab tu. Sebab tu kalau kita tengok Abbas bin Abdul Muttalib ni, dia pak saudara Nabi dan dia ada ilmu tu. Ilmu macam, sebab dia banyak bergaul dengan orang yang dah berumur. Sebab tu bila mana unta datang ke Madinah, dia nak tahu orang tu orang mana, dia just tengok tai unta saja. Dia tengok tai unta, dia penyek-penyek. Dia ada riwayat, dia penyek tai unta, dia tengok. Okay, unta ni makan apa? Makanan ni orang Mekah, Madinah tak pernah beri unta makan. Melainkan orang yang mamah. Dia boleh cap. Ilmu dia. Tu ilmu sahaja. Maknanya kita tengok lembu tak boleh cam lagi lembu orang mana. Okay. Cuma nak beritahu itu ilmu lah. Ilmu kebiasaan orang situ. Okay. Jadi Nabi ni bila mana orang tengok dia najabah, tertarik dengan muka Nabi. Okay. Dia sebut sini. Tampak pada roma mukanya tanda-tanda kecerdikan. Poin yang keempat tu, wa talawwaha ala mihyahu makhayiluz zakat. Nampak pada muka Nabi ni muka orang yang cerdik, orang yang berpandangan jauh. Okay. Macam mana orang boleh cam Nabi ni muka dia cerdik? Muka dia lebih kurang dengan muka tok nenek dia yang pegang urusan Mekah ni, macam Abdul Muttalib pun semua. Sebab memang orang-orang Mekah dia wajah pemimpin. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, orang India dia ada satu kepercayaan. Orang India lah, Hindu tak kuat sangat. Punjab, geng-geng Sikh. Dia ada kepercayaan. Orang yang hidung dia mancung sampai bengkok atas ni batang hidung dia, orang tu berkelayakan jadi pemimpin. Dia pegang lagu tu. Lagi tajam hidung kawan tu sampai nak tutup bibir, lagi boleh jadi pemimpin. Okay. Dia faham lagu tu. Dia faham. Okay. Benda tu tak wajib pun. Kadang-kadang kawan tu naik dia pemimpin, hancur pun negara. Cuma nak beritahu dia ada benda, termasuk ada benda tu. Sebab tu tengok Quraisy, dia bangsa Quraisy ni dia peliknya Quraisy. Sebab tu kita tengok moyang Nabi ni ada nama Hashim. Hashim ni nama betul dia ialah Syaibah. Hashim tu ialah gelaran lah. Hashim ni sebab apa? Sebab Hashim ni mari pada perkataan Hashamah, maksudnya menghancurkan. Dia antara yang mula-mula bagi makanan free pada semua orang yang datang ke Mekah buat haji, buat umrah ni. Okay. Cuma Hashim ni, dia nama betul dia Syaibah. Syaibah ni maksudnya yang uban. Sebab dia keluar pada perut mak dia ada uban di tengah mafrakir ras, antara rambut dia. Bukan uban sebab tu, memang uban secara genetiknya.
Jadi keturunan Hashim lepas pada tu sebahagiannya ada uban. Dia uban di sini dan uban di bahagian Saiber ni. Sudrih kata. Okay. Jadi orang boleh ciam itu keturunan Bani Hashim. Okay. Jadi orang boleh tengok muka Nabi, raut muka Nabi tu ada lebih kurang Bani Hashim. Muka Hashim tu sendiri duk ada situ. Okay. Jadi itu sebab kalau kita tengok orang tengok Nabi tu orang rasa hebat. Dia ada aura dia tu. Allazi yuhibbuhu ila kulli man ra'ah. Okay. Menyebabkan setiap orang yang tengok Nabi orang akan rasa senang. Fakana idza atar rasul wa huwa gulamun jalasa ala firashi jaddihi wa kana idza jalasa alaihi la yajlisu ma'ahu ala al-firash ahad min auladihi. Ini dicerita pada kita ketika mana Nabi itu masih lagi gulam, kecil, tak sampai usia 10 tahun ataupun tak sampai usia balik. Nabi selalu duduk di atas kerusi ataupun hamparan yang diduduk oleh datuknya iaitu Abdul Muttalib. Okay. Yang mana kerusi itu tak akan dapat diduduk oleh anak cucu lain melainkan Nabi saja. Okay. Wa kana idza jalasa alaihi la yajlisu ma'ahu 'alal firashi ahadun min auladihi, yakni a'mamir rasul. Bila mana Nabi duduk, tidak akan duduk atas hamparan tu bersama dengan Nabi, pak-pak saudara Nabi pun tak boleh duduk. Maknanya anak Abdul Muttalib pun tak boleh duduk atas tu. Maknanya Abdul Muttalib ni dia nampak. Apa sebab? Sebab wajah Nabi tu dekat dengan wajah Hashim sebahagian riwayat tu. Moyang dia yang hebat tu lah. Hashim ni antara pemodenan lah bagi Mekah kalau tengok. Sebab sebelum-sebelum tu pemimpin-pemimpin Mekah dia orang hanya takbir saja. Tapi Hashim ni dia boleh maju ke Mekah. Okey. Fayuhawilu a'mamihi inti'azihi 'anil firash fayaqulu lahum Abdul Muttalib da'u ibni fawallahi inna lahu lasya'na. Ini kata-kata Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bila mana dia tengok pak saudara Nabi yang lain cuba halang Nabi untuk kata apa, jangan duduk atas kursi tu, kursi Abdul Muttalib tu. Bila mana Abdul Muttalib nampak, Abdul Muttalib kata, "Da'u, biarkan dia duduk dan dia tu ialah anakku dan demi Allah dia ni lahu lasya'na, dia ada satu kehebatan. Dia ada orang yang Allah Ta'ala jadikan pada dia ni ada satu keistimewaan." Sebab tu kalau tengok mertua Nabi yang asalnya kafir, lepas pada tu dia masuk Islam. Siapa dia? Abu Sufyan. Abu Sufyan ni mertua Nabi sebab anak dia Ummu Habibah kahwin dengan Nabi. Abu Sufyan bila mana dia pergi ke Syam, dia berdialog dengan Hercules. Kan tu riwayat terkenal Sahih Bukhari pun ada sebut. Hercules tanya soalan banyak dengan dia sebab sebelum tu Hercules terima surat pada Nabi. Surat tawaran Islam. Okay. Bila mana dia bincang dengan Hercules tak erti bahasa Arab. Cuma dia ada turjuman lah, penterjemah dia. Okay. Bila mana Hercules mengakhiri persoalan dengan Abu Sufyan ni, dia pun minta Abu Sufyan tinggalkan istana, keluar daripada istana. Perjalanan Abu Sufyan nak keluar ke istana Rom ni besar kalau tengok. Sebab dia ada adat istiadat. Kalau kita baca kitab Bidayah, kitab Syiar Alam Nubala, protokol untuk Rom dan Parsi ni luar biasa. Luar biasa. Mana-mana tetamu yang nak menghadap maharaja, belum yang nak menghadap gubernur, belum menghadap maharaja. Hercules tu dia gubernur, dia bukan maharaja. Maharaja ni raja tinggi. Dia hanya wakil. Kalau kita ni macam menteri besar yang duduk di kawasan-kawasan jajahan saja. Gubernur lah istilah dia. Okay. Dalam riwayat Syiar Alam An-Nubala dia sebut, bila mana nak menghadap orang-orang macam ni, dia ada orang kata apa, protokol yang rumit lah. Yang paling rumit ialah Rom sangat rumit. Okay. Orang yang dekat dengan pemerintahan, maknanya dia orang Rom juga, nak menghadap gubernur, bukan menghadap maharaja. Jarak yang paling dekat dia boleh dekat dengan pemimpin ialah sekitar 10 kaki. Itu jarak paling dekat. Dia tak boleh pergi lebih pada tu lagi ataupun dekat lagi. Abu Sufyan dia bercakap dengan Hercules ni 20 kaki. Jauh lah, 20 kaki ni jauh. Okay. Dah lah kena bercakap jauh. Lepas tu kena pakai penutup mulut. Tak boleh pakai lebih kurang. Bukan kena pakai emas macam kita ni lah. Dia penutup mulut tu sebab apa? Sebab takut bau mulut orang yang bercakap tu kena pada muka gubernur. Sampai tahap tu. Ni semua dasar kesombongan lah. Tak ada benda pun. Kesombongan je. Nak tunjuk kita hebat. Okay. Sebab tu kalau tengok dalam riwayat, Rib'i bin Amir yang dihantar oleh Umar Al-Khattab untuk pergi sampaikan apa yang orang Islam datang, sebab orang Islam datang ke Parsi ni.
Rabi'i bin Amir dia masuk dengan keledai-keledai dia dan dia pijak atas semua hamparan raja tu. Saja dia nak hinakan orang tu. Okey. Jadi Hercules bila mana dia tanya, Abu Sufyan pada waktu tu cengang. Sebab apa dia tanya pasal Muhammad? Semua soalan tanya pasal Muhammad. Okey. Bila mana dia nak keluar daripada istana Hercules tu nak keluar, dia dengar orang bising. Tapi dia tak faham sebab tu bukan bahasa Arab. Cuma dalam hati dia terdetik, dia kata laqad amira amran ibnu abi Kabsyah. Sesungguhnya sangat besar urusan Ibnu Abi Kabsyah di mata orang Rom, iaitu Nabi. Maknanya orang tak jumpa ke Nabi, orang baru baca surat Nabi. Orang dah rasa kehebatan. Sebab tu kalau kita tengok cerita Hercules yang barat buat, dia bagi nampak Islam koman lah. Tapi kalau kita baca sirah Nabi, sirah para sahabat ni, Hercules ataupun Rom ni dia takut dengan Islam hakikatnya. Sangat penakut pun. Okay. Itu baru surat Nabi sampai. Belum Nabi lagi sampai. Jadi dia benda yang sama. Kalau kita tengok benda macam ni pun dia berlaku pada Nabi Yusuf. Kalau kita baca Quran surah Yusuf. Nabi Yusuf ni zaman kecil orang tengok dia rasa sedap mata memandang. Sebab tu adik-adik beradik dia dengki dengan dia. Sebab ayah dia kalau tengok dia rasa sayang lebih pada orang lain. Ayah dia tu Nabi cuma tak boleh nak tahan juga. Jadi double standard juga dengan dia. Okay. Bila mana dia muda orang nampak dia handsome. Bila mana dia dah jadi menteri ataupun pemegang perbendaharaan Mesir, orang nampak haibah pada dia. Orang nampak karisma yang ada pada dia. Nabi pun benda yang sama. Okay. Haibah lah istilah yang tepatnya ialah haibah. Poin yang kelima, kita sebut 1-2 poin lagi. Annahu alaihi salatu wassalam kana yar'a fi awaili syababihi li ahli Makkah aghnamihim biqararit ya'khudhuha ajran ala dhalik. Pada awal usia remaja Nabi, kana yar'a, Nabi SAW mengembala kambing untuk penduduk Makkah dengan bayaran biqararit, dengan beberapa kirat. Kirat ni satu kirat bersamaan dengan suku dinar lebih kurang. Suku dinar maknanya murah. Okay. Wa qad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah sabit daripada Nabi sallallahu, sesungguhnya dia berkata, ma min nabiyyin illa qad ra'iyal ghanam, tidak ada nabi melainkan dia perlu mengembala kambing. Wa anta ya Rasulullah, qalu wa anta ya Rasulullah, maka sahabat tanya, adakah kamu juga wahai Rasulullah? Maka Nabi pun jawab, ana, aku pun kena. Okey. Ini hadis ni dia tak sebut riwayat siapa. Dia tak sebut riwayat apa. Saya pun tak sempat nak cari ni riwayat apa. Okey. Cuma nak beritahu kebanyakan para nabi dia akan jadi pengembala kambing. Sebab tu Nabi Musa pun bila mana Allah Taala sebut dalam Quran, bila mana Allah Taala nak sebut tongkat dia tu ada kehebatan, Allah Taala tanya pada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada pada tangan kananmu wahai Musa? Maka Quran kata Nabi Musa jawab, "Qala hiya 'asaya atawakka'u biha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Inilah tongkatku yang aku guna untuk aku tunjukkan jalan aku bila mana gelap, dan aku gunakan untuk jatuhkan daun-daun pokok untuk bagi makan pada kambing aku. Dan ada lagi urusan-urusan lain. Okay. Cuma Tuhan nak beritahu tongkat tu bukan tongkat saja, dia ialah mukjizat Tuhan. Cuma Nabi Musa dia jawab secara literal. Okay. Nak beritahunya bahawasanya jaga kambing, mengembala kambing ni ialah kerja para nabi. Okay. Apa hikmah? Kalau tengok para ulama dia cari hikmah. Hikmah dia ialah untuk melatih kesabaran seseorang, peringkat awal. Melatih kesabaran para nabi. Okay. Sebab nak jaga kambing bukan mudah lah. Kita tak ada pengalaman sangat jaga kambing. Cuma saya pernah tanya orang Arab semua, jaga kambing bukan benda mudah lah. Kambing tempat kita ni mungkin senang kot. Okay. Kambing negara Arab ni biri-biri dia orang tengah padang pasir tu, nak bagi semua tak lagi jauh. Mesti duduk dalam kawanan kambing. Okay. Saya duduk di Jordan. Jordan ni ramai lah orang kata apa, banyak kambing. Sehingga kerajaan Jordan dia pernah keluarkan statistik bilangan. Bilangan kambing di Jordan lebih ramai pada bilangan penduduk dia. Penduduk Jordan sekitar 7 juta, kambing 10 juta di sana. Banyak lah. Banyak. Ni 1 juta lebih lagi untuk bahagian kambing saja. Okay. Tapi kambing-kambing ni dijaga oleh kalangan Badui, orang-orang pendalaman. Okay. Kita tanya orang Badui macam mana dia jaga. Okay. Sukar untuk jaga kambing. Dan dia boleh train kambing tu, dia boleh
boleh ikut arahan kita. Sebab saya tengok bila mana kambing tu dia nak lintas jalan, yang saya tengok ni, dia tak lintas. Kambing di Jordan lah ni, bukan kambing Malaysia. Okay. Dia tak lintas direct, dia naik je jantah turun. Dia tak ada seekor pun yang lintas direct. Jalan tu kereta banyak, semua naik je jantah. Saya tanya macam mana dia train. Orang kata payah, ni 3-4 tahun punya training. Dia kata, dan ada seekor anjing yang akan jaga, yang akan cover tu. Okay. Cuma dia tak lintas macam kita lintas ha. Kambing kita dia tak peduli, dia lintas ha. Semua biri-biri dia naik je jantah semua, turun elok semua. Tak ada seekor pun yang terlepas masuk ke jalan raya besar, tak ada. Okay. Cuma nak beritahu cara dia orang jaga tu lah. Maknanya cara dia. Saya pun tak berapa teliti sangat, cuma nak beritahunya benda tu dilakukan. Kalau jaga unta lagi sensitif, sebab unta ni dia ada sifat sensitif dia sendiri. Itu sebab tu Quran bila mana dia sebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu lihat macam mana unta tu diciptakan? Sebab unta ni dia mudah terasa hati kalau tuan dia buat lebih kurang, dan dia simpan rasa hati dia tu. Dia pendam. Sebab ada orang-orang yang jaga unta, orang Bangla jaga unta, Arab cerita, dia buat lebih kurang, dia kena tendang di unta tu seminggu lepas daripada dia buat. Dan unta tu aim bila mana waktu dia tidur, unta tu tengok. Dan unta dia ada perasaan tu. Dan unta ni dia ada sifat cemburu, dia tak suka pasangan-pasangan dia campur dengan pasangan lain. Itu sifat dia. Sebab tu orang tengok unta tu sendiri banyak benda lah. Pertama, dia punya ingatan kuat. Unta dia tak ada istilah sesak bagi unta. Dia hilang jauh mana pun dia boleh balik semula ke tempat dia. Sebab dia aim, dia boleh ingat. Okay. Cuma itulah, dia sensitif, tak boleh sakiti dia sebab dia pendam. Dan yang kedua, dia tak suka berkongsi pasangan, dia tak suka. Ataupun tayang. Sebab tu kalau tengok orang Arab, dia payah sikit nak tunjuk isteri dia pada orang. Boleh jadi kot, kuat makan unta boleh jadi. Sebab kalau tengok pemimpin Arab betul lah, bukan pemimpin Arab yang dah moden dah. Pemimpin Arab betul. Kalau tengok Raja Arab Saudi pernah dia expose isteri dia, tak pernah expose isteri dia. Pemimpin negara lain mungkin orang kenal lah, number one perempuan pertama di negara tu. Okay. Cuma negara Arab dia tak kenal sangat. Okay. Mungkin boleh jadi dia tutup lah. Itu boleh jadilah. Cuma nak beritahu pada kita pandangan sajalah. Okay. Cuma nak beritahu para nabi dan rasul dia akan jaga unta tu. فأجاب وأنا رعيتها لأهل مكة على قراريط ثم لما بلغ من عمره 25 عمل للخديجة بنت خويلد في التجارة بما لها على أجر تؤديه إليه. Kemudian bila mana Nabi sampai pada usia 25 tahun, maka Nabi bekerja dengan Khadijah binti Khuwailid dalam membantu perniagaannya, dan Nabi mendapat upah terhadap apa yang dia lakukan. Itu yang disebutkan sini. Poin yang ke-6, kita ambil satu lagi poin yang terakhir ni. Lam yusharik alaihi salatu wassalam aqranuhu min shabab Makkah fi lahwihim wala abthihim wa qad asamahu Allah min dhalik. Faqad istafadha fi kutub as-sirah annahu sami'a wa huwa 'ala sin asy-shabab ghina'un min ihda dawri Makkah fi haflati urs. Okay. Apa dia nak sebut sini? Lam yusharik, Nabi tidak menyertai aqranuhu. Aqran ni maksudnya rakan-rakan yang sama umur. Min syabab, daripada kalangan pemuda. Min syababi Makkah, daripada kalangan pemuda Makkah. Fi lahwihim, dalam sukaria mereka. Wala abthihin, ataupun sikap suka berfoya-foya. Nak sebut pada kita bahawasanya Nabi tidak cenderung pada kumpulan tu. Perbuatan orang Mekah yang suka dengar nyanyian apa semua, Nabi dijadikan pada diri Nabi tak suka. Apa lagi yang dia sebut sini? Wa qad asamahu Allah min zalik, Allah Taala telah menjaga Nabi daripada semua benda tu. Faqad istafadha fi kutubis sirah annahu sami'a wa huwa fi sinni syabab ghina'un min ihda dawri Makkah fi haflati urs. Dan telah diriwayatkan dalam sebahagian kitab-kitab sirah, tapi riwayat ni pun dipertikaikan. Cerita panjang lebar ketika mana usia Nabi pernah diajak oleh kawan-kawan yang sebaya dengan usia Nabi untuk mendengar dendangan ataupun nyanyian lah di satu tempat. Okay. Dan Nabi pun memang dah setuju nak pergi tu dengan kawan-kawan dia.
takdirnya Allah Ta'ala jadikan Nabi tu mengantuk, Nabi tak join benda tu. Maknanya Allah Ta'ala jadikan Nabi. Fa'alqallahu alaihi naum. Ini antara benda yang bagus ni. Benda lara, tiba-tiba kita jadi mengantuk, itu tanda Allah Ta'ala nak jaga kita. Benda-benda tu lah. Tapi kalau benda ibadah kita tiba-tiba jadi mengantuk, itu syaitan lah. Itu syaitan. Dengar kuliah ke mengantuk, itu syaitan. Kena lawan lah yang tu. Itu benda dia. Sebab tu kau tengok, orang tengok bola, tuan-tuan pernah tengok perlawanan bola sepak separuh stadium tidur, tak ada. Jarang kita jumpa. Tak ada lah. Saya tak pernah tengok orang tengok bola, walaupun permainan dia tak best, separuh stadium tidur. Tak ada. Ataupun satu bahagian tidur. Tak ada. Tak best macam mana pun orang tak tidur. Okay. Tapi kuliah, penceramah tu, ceramah memang sakan lah dia ceramah. Ujung sana ada juga 2 orang tidur. Itu benda biasa lah. Benda baik nak beritahu dia bukan mudah. Dia bukan mudah. Okay. Cuma Nabi SAW, dijadikan Nabi macam tu. Itu memang lumrah manusia lah. Bila mana benda-benda yang melarakan ni, kita payah sikit nak mengantuk. Dan kita rasa masa yang berlalu tu macam sekejap. Tapi kalau benda-benda yang berkait dengan ibadah ni, Tuhan jadikan masa tu macam lama. Sejam yang dia lalui dalam kuliah dengan sejam bila kita pergi mall apa semua, dia tak sama. Itu benda yang kita kena tahulah, perbezaan dia. Cuma nak beritahu Nabi tu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dalam riwayat sebut Nabi fa'arada an yushhidaha, dan Nabi tu nak pergi tengok, fa'alqallahu alaihi naum, Allah Ta'ala jadikan Nabi tu tertidur. Fama aiqadhahu illa harris syams, tidak membangunkan Nabi, mengejutkan Nabi, melainkan kepanasan matahari. Maknanya Nabi dah terkejut tu, majlis dah habis dah. Walam yusharik qaumahu fi ibadatil awthan, Nabi tidak pernah mengikuti kaumnya untuk menyembah berhala. Wala aklu syai'an mimma dhubiha laha, dan Nabi pun tak pernah makan binatang sembelihan yang disembelih untuk berhala. Walam yashrab khamra, Nabi tak pernah minum arak. Wala la'ba kimaran, dan Nabi pun tak pernah main judi. Kimaran sini maksudnya judi. Wala arafa anhu fahshun fil qaul, dan Nabi pun tak pernah sebut perkataan yang buruk, cerca orang ataupun cakap benda sia-sia secara kuat tengah jalan, Nabi tak pernah sebut. Au hajara fil kalam, ataupun Nabi SAW ni tak pernah mengeluarkan kata-kata kesat. Itu benda yang kita boleh tengok pada diri Nabi. Okay. Jadi saya rasa kita berhenti situ untuk poin yang ke-6 ni. Kita sambung balik minggu depan insya-Allah pada poin yang ke-8. Poin ke-8 tu. Jadi setakat tu saja perbahasan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.